Selamat lemai, selamat bertemu kembali. Anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak yang ke udara setiap Isnin hingga Jumaat bersama dengan saya Stanley Rentap dan juga rakan penyampai Michael Ngau. Kita seringkali membuka talian untuk anda di 013-551-5219. Saya ulangi, di 013-551-5219. Anda boleh menghubungi kami untuk apa juga isu, asalkan ia untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang awam dan untuk kemajuan negara kita. Anda boleh terus menghubungi kami atau meninggalkan pesanan ringkas melalui WhatsApp. Saya ulangi di 013-551-5219. Baik, sebelum kita kepada isu penting hari ini, saudara. Hari ini 22 Julai 2022 merupakan Hari Sarawak. Sambutan Hari Sarawak disambut sederhana di seluruh bandar utama di Sarawak. Hari Sarawak disambut sempena kemerdekaan Sarawak pada tanggal 22 Julai 1963, iaitu lebih kurang 59 tahun yang lalu. Dan susulan daripada itu, saudara, ingin kami kongsikan sedikit maklumat berkaitan dengan perayaan Hari Sarawak ini. Ia mula disambut pada tahun 2016, iaitu cuti umum diumumkan sempena sambutan Hari Sarawak ini apabila ia diisytiharkan sebagai hari cuti oleh Ketua Menteri ketika itu, iaitu Tan Sri Adenan Satem. Tan Sri Adenan Satem telah mengambil langkah yang tepat mengiktiraf Hari Sarawak sebagai hari cuti. Maka jangan kita tak tahu ya, sebagai anak Sarawak, maka hari ini kita bercuti, berehat kerana kita menyambut Hari Sarawak. Hari Sarawak memperingati iaitu penyerahan pentadbiran Sarawak kepada anak watan daripada penjajahan British pada 22 Julai 1963, dan sebelum itu Sarawak diberi kemerdekaan oleh Kesultanan Brunei pada 1841, namun menjadi naungan British sejak 1888. Dan selepas Perang Dunia Kedua berakhir, Sarawak ditakbir oleh tentera British sebelum menjadi tanah jajahan British pada 1946 dan diberikan pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963. Jadi itu dia, saudara, serba sedikit sejarah berkaitan negeri tercinta Sarawak Bumi Kenyalang ini. Hari ini kita menyambut Hari Sarawak. Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Bersatu kita memajukan negeri dan tanah air tercinta ini. Saudara, dalam pada kita gembira menyambut sambutan Hari Sarawak di seluruh negeri, di seluruh bandar utama di negeri ini, maka wajar untuk kita bertanyakan apakah kita telah mencapai kedudukan ataupun kemajuan yang setimpal dengan kemajuan negara. Ketika ini kita telah berada bersama-sama rakan lain dalam Persekutuan Malaysia sejak 1963. Apakah kemajuan di tempat kita setara sama dengan rakan di Semenanjung ataupun di Sabah? Jawapannya tentu tidak. Kita mulakan dengan sistem kesihatan kita yang masih mundur. Hospital dan klinik masih kekurangan doktor dan petugas. Begitu juga dengan sekolah daif. Sekolah daif di Sarawak saja mencecah lebih 1,000 sekolah daif, dan kita dimaklumkan sehingga ini proses membaiki sekolah-sekolah daif ini masih lagi dalam proses, entah bila akan siap. Dan kita dimaklumkan sebanyak 351 lagi sekolah daif masih belum lagi diperbaiki dan dalam keadaan yang amat tidak selamat untuk diduduki oleh pelajar ataupun guru. Amat tidak baik untuk proses pengajaran dan pembelajaran sebenarnya. Jadi bersempena dengan Hari Sarawak ini, kita nilaikan apakah kelemahan ini berdasarkan kepada kelemahan pentadbiran semata-mata, atau rakyat Sarawak sendiri yang kurang celik dari segi hak
ataupun dari segi politik menyebabkan tuntutan kita tidak didengar oleh ahli politik atau rakan kita di Semenanjung. Baik, untuk hari ini kita akan menyingkap berkaitan dengan kepentingan undi, iaitu kepentingan kita mengundi kerana melalui undi pilihan raya akan menentukan sama ada suara kita didengar ataupun tidak. Kami ingin memaklumkan kepada pendengar Radio Free Sarawak bahawa sekiranya anda telah berumur 18 tahun dan ke atas dan apabila berlakunya pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum, bahawa anda secara automatik boleh mengundi di mana alamat kad pengenalan anda didaftarkan. Saya ulangi, sekiranya anda telah berumur 18 tahun dan ke atas, baik pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri, maka anda berhak untuk mengambil bahagian dalam proses pengundian. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh UMNO, cover up rasuah dalam UMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam siri perbualan kita berkaitan dengan skanner 1MDB, kali lagi kita bersama dengan YB Tony Puah. Salam sejahtera YB. Salam, apa khabar? Khabar baik. Kita doakan YB sehat ya. Sekarang cuaca panas betul. Menteri Keuangan Teguh Zafrul melalui jawapan bertulis di Parlimen mengatakan bahawa hutang 1MDB setakat Jun 2022 berjumlah 32.3 bilion. Hutang pokok dan interest 6.5 bilion. Ada apa-apa yang mencurigakan YB berkaitan dengan angka ini? Saya rasa angka itu kekal seperti apa yang dilaporkan sebelum ni kerana kebanyakan hutang 1MDB masih belum matang dan masih tidak dapat dibayar. So, hutang 1MDB tak macam hutang rumah di mana tiap-tiap bulan dibayar. Jumlah hutang akan menurun tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Hutang 1MDB dibayar sekaligus bila dia matang. So, belum sampai matang, dia akan matang tahun depan, 2023 dan 2024 kalau tak salah. Dan pada masa itulah kerajaan perlu bayar ke semua hutang yang matang itu. Adakah kerajaan ada keupayaan untuk membayarnya mengikut jadual? Buat masa ini jumlah wang yang telah pun dirampas dan dikutip balik daripada Amerika Syarikat, daripada Switzerland dan lain-lain negara adalah tidak mencukupi. Kalau saya tak salah adalah lebih kurang hanya setengah saja daripada hutang tersebut. Atau kurang daripada setengah hutang tersebut. So, oleh itu, kerajaan sendiri perlu mencari dana yang baru untuk membayar hutang 1MDB. Dana yang baru tu mungkin boleh melelong beg-beg dan barangan kemas Rosmah, YB? Saya rasa tak cukup. Tak cukup juga. Juta-juta beg-beg tu pun tak cukup bayar hutang bilion-bilion. Saya lanjutkan sedikit, YB. Kerana sebelum ini mantan Perdana Menteri Najib mengatakan bahawa tidak ada wang rakyat digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Betul ke tidak? Tidak betul. Tidak betul. Langsung tidak betul. Itu merupakan satu penipuan untuk memberikan imej yang baik pada dia sendiri. Pada zaman dia jadi Perdana Menteri pun, dia telah menggunakan wang daripada Kementerian Kewangan untuk bayar hutang dan faedah 1MDB. So, itu merupakan satu pembohongan, nombor satu. Nombor dua, ia juga
dia juga cuba putar balik fakta, iaitu hutang-hutang sekarang yang ada yang 32 bilion itu memang belum lagi gunakan wang kerajaan untuk bayar sebab belum matang lagi. Betul. Bila dia matang, kita kena gunakan wang rakyat. So dia tak boleh kata hutang 1MDB belum dibayar oleh kerajaan. Tambahan lagi, segala faedah yang dibayar tiap-tiap kuartal, tiap-tiap 3 bulan juga dibayar dengan wang kerajaan ataupun wang rakyat. Najib ni pandai betul putar belit fakta. Dia pandai putar belit, dia pandai, dia cakap-cakap manis-manis. Tujuan dia satu saja, untuk memutihkan nama dia sendiri dan memberikan peluang pada dia untuk pulang sebagai Perdana Menteri. Baik, dia bukan bosku, dia bos orang BN, tapi bagi rakyat dia adalah penyamun dan penyangak YB ya. Ya, betul. Apa bentuk kerugian lain kesan skandal 1MDB ni YB terhadap negara kita dari segi reputasi, mungkin pelaburan, mungkin perkara lain mungkin? Saya rasa buat masa ini selain daripada reputasi, iaitu pihak pelabur tidak senang dengan kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Ya. Kerana mereka tak tahu sama ada perkara 2 MDB, 3 MDB akan berlaku lagi. Betul. Itu nombor satu. Nombor dua, wang yang kerajaan kena gunakan untuk bayar hutang 1MDB sebenarnya boleh digunakan untuk perkara lain yang mendatangkan manfaat kepada rakyat. Itu paling penting. Ya. So oleh sebab kena bayar hutang 1MDB, wang yang telah pun disonglap oleh Najib dan kuncu-kuncu dia termasuk Jolo. Oleh sebab tu rakyat rugi, dan pada masa di mana rakyat susah sekarang, kerajaan kurang wang untuk bantu rakyat. Seperti apa yang diumumkan oleh menteri di pejabat Perdana Menteri Mustafa Muhammad minggu lalu, dia kata kerajaan perlu kurangkan projek-projek yang belum dilaksanakan kerana kerajaan kurang wang. Ini antara konsekuens lah ataupun kesan lah daripada skandal-skandal seperti 1MDB dan pembaziran dan pembocoran dan apa-apa lagi lah yang dilakukan oleh Najib dan BN pada zaman pemerintahan mereka. Baik, tadi YB menimbulkan kecurigaan mungkin pelabur, mungkin pihak negara luar terhadap negara kita. Baik, kita balik kepada berita yang baru kita terima juga, itu mantan Peguam Negara Tan Sri Apeti Ali menjadi orang tengah dalam usaha membayar sejumlah wang untuk mengelak Joe Teklo daripada didakwa di Malaysia. Jadi bagaimana mungkin Apendi sesuai menjadi orang tengah YB? Saya rasa ini merupakan satu perkara yang cukup memalukan negara kita. Memalukan negara kita sebab seseorang yang dilantik sebagai peguam negara boleh mewakili seorang yang menjadi perompak terbesar kedualah selepas Najib di Malaysia. Mana boleh? Ini jelas menunjukkan apa sebabnya Najib melantik Apandi untuk menjadi peguam negara selepas peguam negara sebelum tu Tan Sri Gani Pataya dipecat. Masih ingat tak? Tan Sri Gani Pataya dipecat pada tahun 2015 dan Apandi Ali dilantik. Sebab jelas Apandi Ali seronok kerjasama dengan perompak. Itu sebab dia, dan itulah sebab dia selepas Apandi Ali dipecat sebagai peguam negara oleh kerajaan Pakatan Harapan pun, dia pula mewakili Jolo. So dia memang sekongkol dengan dia orang lah. Dan sejarah Apandi Ali kita semua tahu. Bila laporan-laporan siasatan dibuat terhadap Najib mengenai 1MDB skandal, SRC skandal, dia buat press conference, dia buat sidang media
dia sebut, oh kita sudah siasat. Kita siasat dan Najib tak bersalah. Ya. Wang datang daripada orang Arab. Dan dia tunjuk gambar raja. Masih ingat gambar tu? Dia tunjuk gambar raja kepada orang ramai. Tapi bila kita zoom gambar raja tersebut, ia terbukti bahawa wang daripada SRC, American Syarikat 1MDB, masuk ke dalam credit card Najib Razak. Bila dia buat holiday di Milan, di Amerika Syarikat dan lain-lain. So jelas Apandi Ali ini merupakan seorang penipu, seorang jahat dan seorang yang tidak berintegriti untuk menjadi peguam negara kita. Dia hanya boleh menjadi peguam kepada perompak, pencuri, penjangak dan lain-lain. Baik. Babi, Bersih 2.0 berkempen supaya sesiapa sahaja boleh menjadi, boleh mengundi, tidak kira di mana pun mereka tinggal. Sebab tak ada guna kalau kita setelah pelaksanaan undi 18 dan AVR, peningkatan pengundi 40.9%. Jadi kalau ada pengundi sedemikian, peningkatan sedemikian, tapi sekiranya mereka tidak keluar mengundi dan sampai ke pusat pengundian, tidak ada guna juga. Saya mengambil contoh habis, di Hulu Rejang, pertambahan 15,500 pengundi baru setelah AVR dan undi 18. Tetapi kebanyakan pengundi ini mereka tinggal di Kuching, mereka tinggal di Lawas, di Limbang, ada di Semenanjung. Kalaupun kita mengundi PRU 15, kemungkinan daripada 15,000 ini mungkin 3-4,000 saja yang akan sampai ke pusat pengundian. Kenapa? Adakah pembangkang mengambil tahu perkara ini dan berusaha meramaikan yang sampai ke... Ini merupakan satu perkara yang disokong secara penuh oleh parti-parti pembangkang, oleh Pakatan Harapan, dan kita telah berkali-kali menyuruh kerajaan ataupun menyuruh Suruhanjaya Pilihan Raya supaya mereka membuat reformasi terhadap undang-undang cara untuk mengundi. Dan pihak DAP pun selama kebelakang ini telah pun meminta perjumpaan dengan SPR, dengan pengerusi SPR, dan selama ini tidak dapat sebarang jawapan. Selepas kita keluarkan media statement ataupun perkenyataan media untuk mengadu bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya tak ada masa untuk jumpa parti politik, mana boleh. Baru dia berikan satu tarikh mungkin pada bulan September. Itu pun kena tunggu 1 bulan lagi. So jelas mereka tidak ada niat untuk memperbarui, untuk memperbaiki sistem pilihan raya yang sedia ada sekarang. Tapi kita akan teruskan tekanan kepada pihak kerajaan. Baik. Kita mungkin akan temu bual Wabi bulan September sekiranya ada berita berkaitan itu. Akhir sekali Wabi. Soalan saya, bagaimana Pakatan Harapan khususnya melindungi diri daripada rampasan kuasa kali kedua sekiranya menang PRU 15? So selama ini kita telah pun berjuang, boleh disebut berjuang, walaupun terdapat banyak yang tidak setuju, terdapat banyak bantahan daripada pelbagai parti. Kita telah pun membuat satu MOU ataupun satu perjanjian persefahaman dengan pihak kerajaan di mana kita akan kerjasama dalam perkara-perkara tertentu dengan pihak kerajaan atas syarat pihak kerajaan akan membentangkan undang-undang anti-hopping, iaitu undang-undang Akta lompat parti atau Akta tak boleh lompat parti. Dan kita telah pun berjaya dan pihak kerajaan telah pun membentangkan akta tersebut dan akan dibahaskan pada minggu yang akan datang, di mana pihak pembangkang daripada Pakatan Harapan akan memberikan sokongan 100% kepada akta tersebut supaya Sheraton move, langkah Sheraton tidak akan berlaku lagi di sejarah Malaysia. Ia merupakan satu kejadian yang amat memalukan kerana rakyat pilih kerajaan Pakatan Harapan tapi yang dapat kerajaan PN dan BN.
So itu merupakan satu pengkhianatan kepada rakyat. Dan rakyat pun kata kita undi buat apa? Kita undi A tapi dapat B. So mereka pun tak nak undi. Tapi dengan akta anti lompat parti, keyakinan akan pulang kepada pihak pengundi. Kita akan cuba sekali lagi dalam pilihan yang akan datang supaya segala undi yang diperoleh, apa-apa kerajaan yang dilantik tidak boleh diguling dengan ahli-ahli yang tak berprinsip lompat parti. Baiklah saudara, saya harap apa yang dihuraikan oleh Wabi Tony Puat tadi memberi keyakinan kepada anda untuk pulang mengundi, untuk pulang ke kertas undi, memangkah undi dengan betul, memilih kerjaan yang tepat pada PRU ke-15. Terima kasih Wabi Tony atas masa anda. Thank you. Baiklah saudara, anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak dalam siri-siri perbincangan kami untuk meningkatkan kesedaran pilihan raya. Kita bersama sekali lagi dengan pengerusi gabungan pilihan raya Bersih dan Adil, Bersih 2.0, Saudara Thomas Fern. Salam sejahtera Thomas. Salam sejahtera Stanley. Terima kasih kerana sudi lagi dalam siaran Radio Free Sarawak. Ya, memang gembira dapat bersama dengan Radio Free Sarawak. Baik Thomas, saya mulakan begini ya. Bilangan pengundi meningkat dengan ketara berikutan pelaksanaan AVR dan undi 18 sejak 15 Disember 2021. Statistik yang saya ada sehingga Februari 2022 seramai 21,56,108 orang pengundi di Malaysia meningkat 40.9% ataupun dalam angkanya meningkat 6,115,484 orang berbanding tahun 2018. Dah meningkat pengundian itu sudah bagus. Bagaimana nak meningkatkan pula jumlah rakyat yang keluar mengundi semasa proses pengundian, Thomas? Ya, itu memang satu cabaran yang besar sekarang. Kalau kita nampak peratusan yang keluar di PRN Johor pada bulan Mac, iaitu kurang dari 55%. So, ini ialah akan jadi satu cabaran untuk kita semua. Bagaimana kita boleh meningkatkan peratusan untuk PRU 15 yang akan datang. Sekurang-kurangnya 70% atau lebih. Ya. So saya rasa ada tiga faktor yang akan determine sama ada orang keluar undi atau tidak. Nombor satu yang penting saya rasa ialah keadaan politik sekarang. Banyak rakyat memang rasa kecewa dan muak dengan kemelut politik sekarang, dan kalau parti-parti politik tidak selesaikan masalah mereka dan jika tidak ada halangan lompatan parti, ramai yang akan kata apa guna buang undi jika kerajaan yang saya pilih boleh ditukar selepas tu dengan lompatan parti. So oleh itu pada pandangan kita enactment sekarang pindaan kepada perlembagaan untuk sekat lompatan parti yang akan dibentangkan di parlimen kali ini amat penting kerana dengan itu kalau diluluskan saya rasa keyakinan orang ramai akan kembali dan kita boleh nampak mungkin 10% lebih akan keluar mengundi. You know? Yang kedua faktor yang penting pada saya ialah peranan SPR. Kalau SPR tidak berusaha untuk memperbaiki atau memudahkan orang untuk buang undi dan ada kesukaran orang untuk buang undi, peratusan tidak akan naik.
terutama saya dua golongan. Satu ialah pengundi yang dipisah oleh South China Sea, Laut Cina Selatan, ya, di mana ada barang lebih kurang 15,000 rakyat Sabah dan Sarawak yang duduk di Semenanjung kerana kerja atau pendidikan. Mereka berada di Semenanjung, dan kebanyakan semasa pilihan raya mereka perlu guna sumber mereka, wang mereka untuk balik kepada kawasan mereka di Sabah dan Sarawak. Ya. So itu memang satu beban yang besar kepada orang ramai. Dan juga ada 60,000 lebih orang Semenanjung yang bekerja dan duduk di Sabah Sarawak juga, sama dengan mereka. So apa yang kita showkan kepada SPR ialah memudahkan pemilih-pemilih ini dengan bagi dia hak pemilih tanpa hadir, absentee voting. Dengan hak itu, mereka harus diberi hak sebagai pengundi awal, iaitu 3 hari sebelum hari mengundi, mereka buang undi di tempat mereka duduk sekarang di Semenanjung. Di Semenanjung, tiap-tiap negeri kita showkan ada satu pusat mengundi yang besar, tiap-tiap negeri sekurang-kurangnya satu, di mana orang boleh datang berkumpul yang nak buang undi, kumpul di pusat ini dan buang undi, dan lepas itu undi akan dihantar balik kepada returning officer, ada pegawai pengurusan di kawasan mereka. So dengan itu pengundi tidak perlu terbang balik kepada kawasan semasa PRU 15. Dan golongan yang kedua yang penting ialah rakyat Malaysia yang hak mengundi yang duduk di luar negeri semasa pilihan raya. Sekarang mereka ada memang boleh buang undi pos. Tapi proses undi pos sekarang amat manual. Maksudnya faedah yang diberi, proses yang sedia ada amat sukar untuk orang daftar sebagai pengundi pos, dan lepas tu undi pos juga sampai mereka amat lewat, tak cukup masa untuk hantar balik kepada pegawai pengurus returning officer mereka. So dengan itu tak guna, dan golongan ini kita agak-agak ada 1.7 juta orang yang di luar negeri, orang Malaysia. So apa yang kita showkan kepada SPR ialah guna portal SPR, My SPR, di mana orang yang nak jadi dia buang undi pos, mereka daftar dan mohon untuk jadi pengundi luar negeri, dan selepas hari pencalonan mereka boleh login masuk My SPR account mereka dan download, muat turun PDF kertas undi. Ya, download PDF kertas undi mereka, dan lepas tu mereka isikan dan tandakan siapa mereka nak sampul surat dan kirim terus kepada pegawai pengurus mereka, returning officer. Dengan itu, ini bukan hanya jimat masa, tapi jimatkan usaha dan wang SPR untuk proseskan undi pos secara manual, you know. So ini cadangan kita sudah kemuka kepada SPR, dan juga pihak Bersih itu hari ada satu mesyuarat
dengan Menteri Undang-Undangan Datuk Tunku Wan Junaidi, di mana kita buat cadangan ni kepada dia dan dia juga faham dan dia kata dia akan bincang dengan SPR. Kita harap ini dapat dilaksanakan sebelum PRU 15 dan lebih ramai orang boleh buang undi secara ini. So ini ialah peranan SPR untuk naikkan partisipasi dalam pilihan raya. Yang ketiga ialah golongan masyarakat sivil seperti saya dan orang ramai. Kita mesti mengalak orang buang undi. Kerana ini memang hak kita. Kerana kalau kita tidak buang undi, kita buangkan hak kita, satu kerajaan akan ditubuh. Walaupun kita tidak nak buang undi. Dan kemungkinan ialah kerajaan yang kita tidak nak wakil rakyat yang tidak layak akan dipilih. Dan apa yang terjadi kepada negara kita, kita langsung tak boleh komplain buat aduan lagi. Kerana kita tidak gunakan hak kita untuk buang undi. Memang kita mesti buang undi, keluar undi. Itulah pesanan saya. Baik, Thomas, susulan perjumpaan dengan Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tengku Jaafar, beliau setuju dan agaknya bila kita akan dapat jawapan? Ya, dia memang secara peribadi tidak nampak apa masalah dengan apa yang disyorkan oleh kita. Dan kerana dia amat logikal lah. Tapi dia nak dengar dari SPR apa masalah mereka akan berdepan kalau dengan cadangan kita. Tapi kalau ada masalah juga, saya rasa kita boleh overcome lah. Kita boleh cari solusi yang boleh memudahkan pemilih yang ramai untuk buang undi. Peranan SPR seperti yang Thomas sebutkan, memudahkan semudah-mudah mungkin proses pengundian dan memberi hak kepada rakyat yang layak mengundi, Thomas, ya? Ya, betul. Baik, saya nak tekankan perkara ini kerana ini masalah di kawasan saya. Saya mengundi di kawasan Hulu Rejang, ekoran daripada pelaksanaan AVR dan juga undi 18. Seramai 15,500 lebih pengundi muda, pengundi buat pertama kali yang akan mengundi pada PRU ke-15. Jadi masalah saya, Thomas, adalah Hulu Rejang adalah kawasan yang paling hulu di negeri Sarawak. Anak-anak ini yang berumur 18 tahun, 19, 21 tahun ni ada yang melanjutkan pelajaran ke Semenanjung, ada yang bekerja di Kuching ataupun di Miri. Saya merasakan walaupun pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun hadapan, semasa pilihan raya itu mereka tidak akan dapat balik. Sebab Kuching pun jauh dari Hulu Rejang, Lawas Limbang pun jauh dari Hulu Rejang. Apa penyelesaian kepada masalah ini, Thomas? Ya, sama dengan pemudahan yang boleh diberi kepada orang yang duduk di Semenanjung, iaitu SPR boleh bentukkan satu pusat untuk orang dari kawasan pendalaman untuk buang undi di bandar Kuching, di mana mereka tidak perlu dengan buat usaha untuk balik kepada kampung kawasan, tapi buang undi di Kuching, di Miri atau di Sibu. Itu bukan satu yang sukar untuk SPR buat. Kalau mereka nak memudahkan orang yang di kawasan pendalaman. So juga kita akan sokong tu. Ini yang Thomas sebut sebagai pemilih tanpa hadir tadi, ya? Pemilih awal, pengundi awal. Pengundi awal. Baik. Ya, supaya mereka mohon dan dapat kebenaran dari SPR untuk menjadi pengundi awal. Kalau dengan itu mereka boleh undi di Kuching untuk Hulu Rejang. Ya. Itu ialah satu pemudahan dan juga aturan yang sedia ada yang SPR boleh guna. Lagi satu saya nak kata ialah
ramai orang walaupun sekarang sudah laksanakan undi 18 dan pendaftaran secara automatik, ramai orang masih tidak sedar. Dia tidak tahu dia boleh buang undi. So, maksud undi 18 dengan pendaftaran secara automatik ialah pada bila sampai hari mengundi, kalau anda seorang rakyat Malaysia ada usia 18 tahun ke atas, anda hanya perlu angkat IC anda, pergi ke tempat pengundi yang dekat rumah dan buang undi. Itu saja. You know, tak perlu daftar awal dulu macam dulu, tapi pergi dengan IC saja untuk buang undi. Ya, itu saja. So kita mesti beritahu semua orang lah. Baik. Sudah senang sekarang. Baik, kami akan war-war juga di Radio Free Sarawak bahawa sekiranya anda berumur 18 tahun dan ke atas, sehingga hari mengundi PRU ke-15 anda layak untuk mengundi. Itu dia Thomas. Betul. Ya. Baik. Betul. Saya nak sekali lagi saudara Thomas highlightkan ini masalah yang kami hadapi dan menerima banyak panggilan. Iaitu pengundi di luar kawasan boleh mengundi secara pos ataupun di awal. Itu satu masalah yang harus diselesaikan. Di luar kawasan yang saya jelaskan tadi macam pengundi di Ulu Rejang, ada yang di luar kawasan, berada di Kuching, di Lawas, di Limbang boleh mengundi secara undi awal ataupun undi pos. Yang kedua, undi pos untuk orang pengundi-pengundi di Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung, dan begitu juga sebaliknya pengundi-pengundi di Semenanjung yang tinggal di Sabah dan Sarawak. Dan satu lagi undi pos untuk warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Kalau tiga masalah ini dapat diatasi, kemungkinan jumlah pengundian akan meningkat dalam PRU ke-15, Thomas. Memang betul. So kita mesti desakkan SPR untuk melaksanakan hak ini kepada orang yang duduk di luar kawasan mereka. Ya, tapi bahasa ngagai peningan semua ke saluran Radio Free Sarawak edisi online tu ya, jadi kita dia tu benung berkangau siku kaban kita ke gawak di Johor ya, jadi tu siku hari ni baru jadi kita dekat nanya ya berkenaan ke pasal tanggungjawab ya sebagai pengundi ya, jadi kita kelala dulu kaban kita tu ianya Mr. Veron ya, hari menuju Johor. Hello Veron, nama berita. Hello Tuan. Mana berita Tuan? Ya. Okey, kami ketua nak masa ke jam tu deh Tuan ya. Kita kan hanya perkara keterubah banuan. Jadi berapa umur anda tu? Umur aku tu 26 tahun Tuan. 26 tahun. Okey. Jadi dalam 26 tahun tu kini nuan kalak nuan ngundi sebenar tu deh Tuan? Nak kalah aku ngundi Tuan. Nama aku nak pula. Register ngundi pun aku nak dai Tuan. Nanti tak dia tahu dia Tuan, nama siapa-siapa nama hari umur 18 tahun ke atas. Jadi namanya udah bisa sebagai pemilih dah pengundi, jadi udah layak ngundi serta udah bisa ya secara automatiknya tadi dah. Jadi udah nuan ke nemu tu dah Tuan, nuan udah ngundi kak, nuan ngundi kali itu dah Tuan, nama kebuah sebenarnya tu nuan narai ati kak ngeregister nama kebuah nuan ngasai ngundi sebab nak penting benuan. Ya saya kulah Tuan. Ba mata kumpu, ba pikir kumpu. Ya subah. Mai ngai ngundi. Dia bakal kami menua jauh. Ngai nak mayar tambah yang udah ada register nama perintah ada ngundi. Nanti sudah ya maya tambah yang katanya bah nurun kian. Nyoba bayar mayar katanya untuk sudah ya. Kita kita register ngundi. Nama hal sudah ya na uliah mayar ke kita secara free katanya ni bawa bayar kini. Kami register ngundi subah. Nanti dia tahu ya itu mesti ya. Asaiku. Agak lah banyak tu mesti udah bisa uliah ngundi. Yang main nak tu seh de. Nang iruah de, nang rugi de. Orang rugi de dengan kerja ya. Ngai de, tapi ya.
Ya. Jadi maka Dato' tuan maka nuan sudah bisa nama. Jadi begini nuan nama ke cara nuan tak ngundi. Adakah nuan sanggup pulai ke menua nama yang kediri tak kau begini. Takkan nuan misi rundi yang kini pasal undi pos kini tuan? Asai ku ante nama yang kediri. Kira minta ampun ku sige nak aku pulai. Okai murah tambah yang mudahnya. Nama yang terimpu, ya baru sehari, mulai hari kerja, masa duit terimpu. Nyamai lagi, ni bangundi lah, ni buah lah ngundi, kenyaja. Ante uni posto, okay untuk orang swasta bakal kami itu. Uni posto, nyala-nyala bakal orang kerja perintah ya. Nya orang ke uliah bau uni pos, orangnya. Ante bakal orang swasta bakal kami itu. Ini uliah uni pos. Uni pos tu untuk orang kerja perintah, kerjaan aja. Nah, kira kena daya lah ngundi ante nyoba ka uni pos tu ke kami ke swasta atau kira nak lah ngundi punya. Nah jadi maknanya nuang ngasai ke ada kan nuang ada sistem ke gagak pasal undi pos tu tadi dari tuan. Kayaknya adia banuan kini tajak nuan udah bisa nama ka ngundi tang nuan nak boleh ngagak undi pos tu. Ya baku lah undi pos tu. Na uliah di kumaya dia. Lepas nu tahu kai tubuh impu datai dia. Ia sigi ama ngundi impu tubuh kita impu datai uliah. Ngasuar ke jari dia bandur kayaknya. Uni dia, ya baru uni, ante uni pos to ke uni kelas reti ya nadai, ante aku lah, ni buah aja lah uni pos to dalam dunia Malaysia atau di buah kena uni pos, no lihat kini di buah undi lah, di buah nyekuang lah, mana lagi, iya ke ama betul undi, ukai pos to, ukai bawa sawasam to, undi nama, ya baku lah, uni pos to, nya bakat cerita ini ya. Jumpa kita kembali cerita katuan ya. Reti ya. Boni pos tau. Ya uliah apa pos. Ya betul-betul alamat. Ya original lah. Mungkin kerja kau ketiban. Kita yang ngundi. Tubuh kita yang pun datai. Nganyuan ketunjuk dengan tak. Tunjuk dengan binja dia. Nyunti yang tanya. Ya kena nemu nyunti yang. Sunti yang kena jari dempu. Ya kena nemu. Nanyalana nemu nulian nemu mata. Tak ada jari dia celuamnya. Cukup dekian kita kena jari. Yang uni nama ya. Ngai kita Malaysia atau nemu nama reti uni. Uni pos to ke uni to. Angin to, angin. Nya bercipiang aja. Nah. Uni pos to bercipiang. Persu reti ya, ante uni pos to baku rundian kunya. Uliah bakanya apa? Apa? Nah, ya ke undang Malaysia atau bopinang bani buang. Malah kapai, tahu malah hindai. Nah tahu ya sama ternyata deh sebili ya. Nya, begini ya. Terus setuju kepadamunya tuan. Ya, nah leban. Betul-betul ngundi tubuh ngau jari kita impungan tayak kotanya dian. Okai main kirum-kirum. Nada hari ni buang ngundi. Kita pikir aja. Jadi leban ke sistem gagal undi pos tu tadi ngagai tidak ke penguat perintah ngagai orang ke bola negara jangka kita kekak ngundi tu tadi nyenak layak nyengasai nyenak namanya nak dia mah Pak Nuana tuan. Ya betul. Sehingga dia. Nanti yang keluar negara dia boleh ngundi. Ini pun ngundi ini ya, ini pun pos lah. Aman. Nah, nanti yang kerja perintah boleh cuti. Ini pun ngundi lah ya. Ini pun pos lah. Aman. Nah. Nanti nemu orang undi, nanti nemu orang apa pilih ya. Cuti lah, mereka cuti lah. Orang kerja perintahnya, orang boleh undi. Nah, nama guna pos-pos. Nah, sama. Ya. Jadi, nyama tadi tu penemu Nuan sebagai anak muda, betul ya tuan? Ya, amalnya pikir aku. Sehingga hari saya ti kumpul. Ya. Okey, jadi Pak Peduli itu tuan Nuan sebagai siku orang Anbiar baru ya. Tajak pen nak kalang undi dengan matu tang nama je tuju Nuan tak seru Nuan ngagai balan Anbiar baru ke Diau di Menua Sarawak lebih lagi ya. Sidak ke ulang undi
udah layak ngundi tadi jadi nama jika serunuan ngambil kesidaya turun ngundi mah laban nyebab menua dari pun apa tu berat amat bersidaya nak dek terus kah okey sana tu aku penimia kerja baru ngagai nuju ke bala mia kerja baru maga ke ulah ngundi nyala bakaku tola sama rebak bakaku tola ante bisi peluang ngasai kita ulah ngundi ngiga me hari kita ngundi pilih me perintah ke ulia nyukung rakyat ukai perintah ke ulia ngabuah ke tangan cuar ke reta hidup rakyat pilih me perintah ke ulia nyukung amat ulia negeri diri ke kita rakyat merensah ukai milih perintah ke semina ngambil penyenayang hari rakyat aja ngambil nama udah ya senayang lagi ya nak ingat kedai udah gundi ya mayu otak tu udah jadi perintah kita udah bertukar berapa kali mula sebab BM dia PH nanti cuma kita milih baru sekali tidak nanti berpilih baru pilih me perintah uliah negeri ke bangsa uliah negeri ke negeri kita bakal benua Sarawak negara Sarawak kenyak reti ya. Ana milih perintah ke nak uliah nuluang maya kita tu saya. Maya ngundi uliah nuluang. Maya nak ngundi lulu saya mengikut Cina perintah. Selalu jadi utai kerja. Ya pada bawa mata aku lah bawa kami. Maya ngundi bukan mudah-mudah janji toknya atau udah ngundi semangat nadai pada kita ngundi pilih me berundiang me maya kengundinya pilih perintah ke amat ulia nyukung rakyat awak ke kita nak ditinggang serba susah bakal kudaya lah ngerti ya awak ke kita bersih angkat hidup ke diri pada harga barang dah tahu lah perintah siapa mikai harga barang nike semua nike dia kita berundiang siapa perintah uliah ngadu ke teto ngau mana uliah nyetel teto uliah ngatur teto ngau mana uni perintahnya lapan dia udah nyelamat ke kita semua barang mah teto perintah ni migai ibu punya buat kita pun uliah berundiang entah pun kau kuanti besi lalu ngarap kita berundiang ke jakokku entah pun ya jadi ngonya tadi terima kasih ngakin nonton ke udah besok tanya aku dalam program Radio Free Sarawak kita kasih itu jadi harap ke sidak kebukai kelebih sidak baru belaka banuan menua kini Sarawak anak nak undi mesti ya leban narai penangguh pabaku nanti undi baru mampanyai semak sekolah tahu ngau nguji pengalaman keterubah dalam hidup nuna kita menjawab kita jadi pilih meh pengari ke lebih lagi sino ke rakyat ya ukai sebenarnya nemu janji tang janji kosong aja ya. Jadi ingat tu tuan terima kasih ngaginon Beron ke udah mereka penemuan nabu ke penemuan program kita Radio Free Sarawak bakal sekali tu. Ya terima kasih tuan. Harap tuan bertemu balik. Ya terima kasih tuan. Okey terima kasih kami. Okey. Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, Pak. Pada hari ini, kau udara bersama saya ialah saudara Brolin Nicholson daripada Sirian. Ya, terlebih dulu kita malu-malukan saudara Brolin. Halo, Brolin. Halo, selamat pagi semua yang mendengar. Ya, Brolin mengenai seperti yang diterangkan dalam kenyataan media bahawa Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengeluarkan tender kepada kontraktor untuk projek ART iaitu Autonomous Rapid Transit. Di mana projek ini adalah akan menghubungi Kuching Santubong, Kuching Semerahan dan juga Kuching Serian, iaitu satu projek yang dikatakan menggunakan hydrogen bus hydrogen. So sebagai penghuni residen penghuni Serian, apakah projek ini satu keutamaan bagi orang Serian? So saudara boleh sila berkongsi dengan para pendengar di luar sana. Lama sekali terima kasihlah sebab mengundang saya untuk di interview ini. Ya, first kali kita kena lihat tujuan sesuatu
public transport itu, yaitu pengangkutan awam itu dibuat, tujuan utama pengangkutan awam dibuat adalah untuk, jangan cakap, kalau dalam perkataan Inggeris itu dia cakap to ease the congestion of the public transport, untuk mengurangkan kadar penggunaan di jalan raya itu dan menggunakan kesesakan di jalan raya begitu. Jadi saya mengalu-alukan pengumuman daripada Kerajaan Sarawak ini berkenaan dengan ART. Tapi kita kena lihat dari pelbagai aspek. Saya tidak membantah, tapi ini adalah sesuatu projek yang bagus untuk di kalangan rakyat. Sebab sekarang, seperti semalam, tiba-tiba jam daripada Batu 6. Dari Batu 6 nak menuju ke Batu 7 saja, di mana sepatutnya mengambil masa kurang lebih dalam 5 minit saja, boleh jadi sampai setengah jam oleh kerana kesesakan lalu lintas itu. Jadi saya sangat mengalu-alukan projek yang sebegini untuk memudahkan lagi perjalanan untuk mereka yang memerlukan jalan raya setiap hari untuk menuju ke destinasi mereka itu. Tetapi perkara yang pertama yang harus kita tengok adalah ada satu terms yang di dalam konsep transportation, iaitu last mile. Last mile ini adalah di mana public transport tersebut atau pengangkutan awam tersebut berjaya untuk achieve last mile itu. Last mile itu bermaksud, adakah public transport itu berjaya untuk mengurangkan kadar kesesakan pertama. Kedua, adakah pengangkutan awam itu berjaya untuk mengurangkan beban atau stres mereka yang commute menggunakan public transport, yang setiap hari itu berjaya untuk mengurangkan beban mereka ataupun berjaya mengurangkan masa perjalanan mereka, semua itu yang dikatakan last mile. Kalau kita lihat, kalau mereka hanya mengumumkan projek ART itu saja, kita kena lihat jarak ART stesen itu daripada stesen itu menuju ke rumah mereka, itu yang dikatakan last mile. Adakah itu akan menyelesaikan masalah mereka? Kalau perkara itu menyelesaikan masalah mereka, contoh dari stesen 1 pergi ke rumah orang yang menggunakan public transport itu, kalau itu menyelesaikan masalah mereka, itu bermakna last mile mereka sudah dicapai. Tetapi kalau mereka harus menggunakan ART itu dan menuju ke rumah itu menggunakan satu lagi mode transport yang perlu digunakan, itu bermakna last mile mereka belum dicapai. Jadi apakah perancangan kerajaan selain daripada ART ini untuk mencapai last mile itu kepada pengguna itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai adakah ini akan memberi kelegaan atau kepada orang sebagai orang yang tinggal di Serian. Ya, bagi saya dia akan sedikit sebanyak mengurangkan bebanan, contohnya mereka yang baru hendak mencari peluang pekerjaan, mungkin mereka ingin pergi ke Kuching untuk mencari pekerjaan apa semua tu dan tidak mempunyai mod pengangkutan yang sesuai. Dan saya percaya mungkin ART ini boleh mengurangkan beban mereka sedikit, tetapi bagaimana pula dengan kos dia? Adakah kerajaan akan mensubsidize kos itu seperti mana yang kita lihat di Rapid KL? Kita mengambil contoh Rapid KL. Sebab Rapid KL telah lama menggunakan pelbagai mod transport, iaitu daripada LRT, pergi ke BRT, pergi ke bus yang menggunakan elektrik, semua tu. Kita mengambil contoh di Rapid KL. Rapid KL, perjalanan mereka, bus itu hanya berkeliling tidak jauh daripada kawasan mereka dan hanya akan menggunakan kos RM1. Tetapi kalau dia di luar Klang Valley, kos dia kemungkinan akan sampai kepada RM3 atau RM4. Tetapi kalau kita lihat ART yang akan dibuat di Sarawak ini akan menghubungkan Santubong, Kuching dan Serian. Dan itu saya kata tadi, bagaimana dengan kos dia? Kalau kos dia ada mampu dimiliki oleh orang-orang yang daripada Serian yang ingin ke Kuching, dan saya percaya bahwa ART ini sangat akan menguntungkan orang yang berada di Serian dan juga orang yang berada di Kuching. Tetapi kalau kos dia agak membebankan seperti BRT di Sunway yang dikenali oleh Rapid KL. BRT
dia hanya berputar di sekitar Bandar Sunway, tetapi kos dia terlampau tinggi sehingga orang tidak mampu untuk menggunakan BRT tersebut. Walaupun laluan dia di sekitar Sunway saja, tetapi kos dia terlampau tinggi. Dan kerajaan terpaksa menanggung kos maintenance untuk mengekalkan BRT tersebut, dan ia akan merugikan kerajaan dan ia akan merugikan wang yang terpaksa dilaburkan kerajaan. Jadi itu akan jadi seperti projek yang hanya projek publicity saja macam tu. Oh, kerajaan buat ini, kerajaan buat itu macam tu. Dan itu yang aspek yang harus dilihatlah kalau bagi saya. Selain daripada daripada ART ni, yang lebih efisien lah sekiranya untuk orang Serian ke Kuching selain daripada itu. Sebab sekarang ni kita sudah sudah ada Pen Borneo ini. Adakah sudah mencukupi? Pen Borneo bagi saya tidak mencukupi sebab dia hanya menyediakan laluan asas. Kalau di dalam pengangkutan awam, sebab pengangkutan awam kita kena perkara utama yang objektif utama yang harus dicapai oleh pengangkutan awam adalah last mile. Sementara itu, Pen Borneo dia tidak mencapai objektif last mile itu sebab Pen Borneo dia hanya menyediakan laluan yang memudahkan orang untuk journey daripada Serian ke Kuching dengan lebih laju, dengan lebih pantas tanpa ada stres, tanpa ada jam. Tetapi keluar saja daripada Pen Borneo, mereka harus menuju ke rumah mereka. Contohnya kalau mereka sampai di Pasar Serian, mereka harus menuju ke kampung mereka harus menuju ke rumah mereka, dan itu yang dikatakan last mile. Last mile itu di mana sesuatu pengguna itu menuju ke tempat yang mereka harus dituju itu dengan gembira, dengan happy, dengan pengangkutan awam macam tu. Jadi bagi saya, perkara yang harus diutamakan sekarang adalah memperbanyakkan pengangkutan awam dari segi bas. Kita boleh buat dia macam contoh di Serian, sediakan 5 bas. 5 bas, setiap bas itu akan mengelilingi Serian ke seluruh kampung. Di Serian boleh dikatakan ada 2 bandar, iaitu Tibade dan juga Serian. Sediakan 10 bas di Tibade, 10 bas di Serian. Dan ada transit area yang di depan, di tengah-tengah itu, dan di mana pengangkutan itu boleh berlaku mungkin selama kita ambil contoh seperti Rapid KL, mungkin dalam 30 minit setiap pengangkutan. Manakala pada peak hours, mereka boleh buat dalam 15 minit atau 10 minit macam tu supaya pengangkutan itu berjalan dengan lebih laju. Dan saya rasa itu mungkin boleh mencapai last mile itu sebab laluan itu akan melalui kampung-kampung mereka macam tu. Tetapi kita kena lihat juga kos dia berapa gitu. Saya faham juga kos dia mungkin agak mahal, tetapi dia agak murah kalau dibandingkan dengan ART lah bagi saya. Sebab ART kita kena bina landasan dia. Kalau pun menggunakan bas pun sebab kita perlu guna landasan macam BRT di Sunway pun kita perlu guna landasan untuk bas tu supaya untuk mengelakkan jam. Sebab objektif pengangkutan awam ini adalah untuk mengelakkan jam, untuk membuat semua pengguna tiba di destinasi itu dengan cepat macam tu. Ya, para pendengar, itu tadi temu ramah saya dan juga pandangan saudara Brolin Nicholson dari mengenai ART. So dengan itu kita di Radio Free Sarawak ucapkan terima kasih kepada Brolin. Alright, terima kasih semua kerana menjemput saya. Okay, thank you. Yang ngerana mengulangi Brolin tadi kena ngujung ke program kita bakal ke sarita peninggal semua. Lalu terima kasih ngagi kita keseluruhan mendengar program Radio Free Sarawak. Jadi kita dekat temu baru minggu ke baru ialah kena ke satu di www.radiofreesarawak.org. Lalu kita ke dekat berkongsi ke penuh kita tahu nganyum WhatsApp aja dulu ngagai kami 013 5515 219. Atau aku make ngau ngari kami sebuat ibelenti standard tetap semua warga kejabat Radio Free Sarawak beri selamat berhujung minggu 89 Radio Free Sarawak semua tahu jaku. Bye bye.